Salam saudara-saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹们，平安！ mari kita bersatu di dalam doa. 让我们低头祷告。 Bapa kami di surga, di pagi ini kami datang kepadamu. 我们在天上的父，我们今天早上已经来到你的面前。 Kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk bertemu dengan Engkau. 我们带着一个渴慕的心，我们想见你。 Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. 我们深信主，你与我们同在。 Kami percaya Tuhan yang memimpin kami di dalam kehidupan ini bersama dengan kami di dalam penyembahan ini. 我们相信带领我们生命的主，今天就与我们在这里。 Tuhan, kami menaikkan pujian penyembahan kepada Engkau. 我们献上我们的感谢与赞美。 Kami juga datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami. 我们也渴慕想听主你的话。 Tuhan, berbicara kepada kami dan kami siap untuk mendengar dan siap untuk melakukannya. 求你与我们每一个人说话，我们已经预备好了，要听并且行你的话。 Biarlah Tuhan memakai kami hamba-hambamu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. 是用这两位软弱的仆人，可以把主你的话传讲得清楚明白。 Terima kasih Bapa. 谢谢主， Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 奉靠主耶稣基督的生命，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara-saudaraku sekalian, 弟兄姐妹们， di sebuah rumah jompo itu ada beberapa nenek yang lagi duduk di meja mahjong, lalu lagi main mace ya, mahjong. 在这个一个养老院里面，有一些的这个妇女，她们在那里聚集，并且在那里打麻将。 Nah, pada waktu mereka lagi main, mereka sambil cerita-cerita tentang keluarganya. 当他们在那里聚集的时候，他们就谈论他们的家庭。 Lalu ada satu nenek yang menanyakan, gimana keadaan keluargamu? Apa kabar tentang anakmu? 其中有一位的这个老太太呢，就问其他的说：“哎，你的孩子好吗？他是最近是怎么样的一回事？” Lalu nenek pertama mengatakan, wah anakku baik sekali. 一位太太就说：“哇，我的孩子多么的好！ Anakku itu seorang direktur di perusahaan besar di Jakarta ini. 我的孩子是一个在一个耶加达的一个大的公司里面当经理， Kantornya di tower di Sudirman yang tinggi dan luas sekali kantornya. 他的这个办公楼是在苏德曼一个很大很高的这个大楼里面。 Dia tamatan Oxford. 他是 Oxford 毕业的。 哦，他是 Oxford 这个大学毕业的。 Jadi dia seringkali ke luar negeri mewakili perusahaannya dan dia sekali deal nilainya bisa mendapatkan miliaran. 因此呢，他就经常的出差，就是到国外去做生意，他所得的利润是非常的庞大。 Wah, lalu nenek-nenek yang lain mengagumi sekali anaknya itu. 另外的这个太太们听了以后感到非常的羡慕。 Lalu nenek yang kedua juga mengatakan, 第二个太太这样说 anakku itu seorang dokter, 我的孩子是有医生， tamatan Inggris, 他是在英国就读毕业的， spesialis, 他是一个这个专科的医 dan 生， pasiennya banyak sekali. 他的这个病就是看病的人是那么多。 Kalau kamu mau diperiksa oleh dia, belum tentu bisa secepat itu bisa diperiksa oleh 如果 dia. 如果你想让他去检查的话，也不可能说马上就可以去查， Kamu harus buat janji sebulan sebelumnya. 你必须在1个月前预定。 Karena setiap hari antrian sudah panjang sekali dan tahu nggak kamu satu hari itu dia bisa mendapatkan puluhan juta. 因为每一天都有那么多的人在那边排队，你知道吗？他每一天所得的这个工钱呢是差不多有1000万。 Lalu nenek-nenek yang lain mengatakan, wah luar biasa sekali. 其他的也是很羡慕的说：“哇，你的孩子真是了不起。” Lalu ada satu nenek yang duduk diam aja. Lalu mereka menanyakan kepada dia, bagaimana keadaan anakmu? 其中有一位的这个太太呢，在那里静默不讲话。那其他的就问他：“你的状况如何？” Nenek itu mengatakan, dia pikir-pikir apa yang harus aku jelaskan ya. 这位太太呢，她就在那边想到底我要说什么呢？ Lalu terakhir dia mengatakan, anakku baik-baik saja. 但是最后呢，她就说了：“我的孩子好好的。” Dia cuma buka toko kelontong. 他开了一个杂货店。 Lalu setiap Sabtu dia tidak punya kerja. 每一个礼拜六他没有工作。
Dan sebentar lagi dia akan datang untuk menjemput aku, bawa aku pergi jalan-jalan. 在不多的时间呢，他会来接我去，就是探访我。 Lalu tak lama kemudian anaknya itu datang dan menghampiri, ayo ma kita pergi jalan-jalan. 因此他讲完了以后，他孩子刚好就来了，并且照顾他妈妈说：“妈妈，让我们出去玩。” Bagaimana pendapat Anda sekalian? Anak yang mana yang kamu inginkan? 弟兄姐妹，听了以后，你到底想望是怎么样的一个孩子呢？ Saya tidak mengatakan mana yang baik, mana yang tidak baik. 我没有说这个孩子有好有坏， Semuanya baik. 每一个都是很好的。 Nah dari cerita di atas poinnya itu bukan baik atau jahatnya anak itu nggak punya waktu buat orang tua atau ada waktu. 问题不是说好与坏，乃是这个孩子是否有留下时间给他妈妈。 Yang saya ingin tekankan dari cerita ini bagaimana respon dari nenek-nenek itu pada waktu bercerita tentang anak-anaknya itu. 在这里，我们所要强调的就是关于我们如何的回应、反应，就是那些孩子的这个状况。 Dari cerita di atas kita dapat menyaksikan bahwa bangga atau sombong itu beda tipis sekali. 从以上这个故事呢，我们可以知道，自豪与骄傲的区 Menurut 别。 Anda, nenek itu bangga atau sombong? 如果按照你们的看法，这个太太们呢，到底是自豪呢，还是骄傲的？ Ada yang mau menjawab? Bangga atau sombong? 是否有人回答？ Nah saudara-saudaraku sekalian, seseorang bisa saja bangga terhadap sesuatu dan itu tidak salah. 弟兄姐妹们，一个人为做某一件事情，他感到自豪，这是没有错的。 Akan tetapi hati-hati karena kebanggaan itu bisa juga membawa kita terjerumus kepada kesombongan. 但是我们必须谨慎，因为自豪也会让人落入变成骄傲了。 Bangga yang berlebihan itu membawa kita menjurus kepada kesombongan. 因为它能够让人落入这个骄傲的倾向。 Di pagi ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat satu bagian dari Alkitab yang bercerita tentang kesombongan ini. 今天早上，让我们来读，就是看一段的经文，让我们知道，这个骄傲的事。 Mari kita buka Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. 是在路加福音第18章第9节到第14节。 Lukas 18 ayat 9 sampai 14. 路加福音第18章第9节到第14节。 Ayo kita sama-sama baca ya. 我们一起来念。 Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. 路加福音第18章第9节，耶稣向那些仗作自己是义人、藐视别人的人，是一个比喻说：有2个人上殿去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着自言自语地祷告说：上帝啊，我感谢你，我不像别人的所不义、奸淫，也不像这位税吏。我1个礼拜禁食2次，凡我所得的都减上了1/10。那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只追着胸说：上帝啊，开恩可怜我这个罪人。我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为义了。因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。 Sebelum kita membahas ayat ini, saya ingin setiap dari kita mengerti terlebih dahulu siapa itu orang Farisi dan siapa itu pemungut cukai. 但我们还没有更深入的讨论
这一段的经文的时候，让我们每一个人知道，到底法利赛人是谁，税吏呢也是谁。 Orang Farisi adalah orang yang sangat spiritual. 法利赛人是一个属灵的人， Seorang yang bisa menghafalkan 5 kitab Musa dan menghabiskan hari-harinya di dalam bait Allah. 他速读默西五经，每天大部分的时间都在圣殿里。 Bisa dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang dianggap benar dan dihormati oleh orang-orang pada zaman itu. 换句话说，他们是一群被公认为义人的。 Sedangkan pemungut cukai itu adalah orang-orang yang dianggap sebagai golongan rendah, bahkan yang sangat rendah sekali. 那税吏呢，乃是一群被人看为低等的。 Karena mereka tidak suka kepada pemungut cukai, karena mereka pemungut cukai itu menuntut bayaran pajak dari mereka. 因为人们就非常讨厌这个税吏，因为他每一天都向人诉起税务。 Namun pajak yang pemungut cukai itu kumpulkan bukan untuk pemerintah bangsa mereka, melainkan untuk pemerintah Roma yang merupakan penjajah dari bangsa itu. 但是他们所得的税务呢，不是为着自己的国家，乃是为着统治他们的罗马帝国。 So kita bayangkan, jika ini adalah di masa Indonesia dijajah. 我们想象一下，比如说，今天是印尼成为了殖民地。 Mereka merampas uang rakyat Indonesia untuk diberikan kepada Belanda yang sedang menjajah Indonesia. 他们把印尼的老百姓的钱夺去，将它送给统治印尼的荷兰政府。 Kita juga akan katakan kita tidak suka kepada pemungut cukai itu karena mereka adalah pengkhianat negara. 我们一定是会想，我们很讨厌这个税吏，因为他们是卖过贼。 Jadi kalau kita melihat definisi itu, kita akan mungkin berpikir bahwa orang Farisi itu adalah orang baiknya, sedangkan pemungut cukai itu adalah orang jahatnya. 如果说我们只看这个字面上的定义的话，肯定我们会发现，法利赛人是好人，而税吏是恶人。 Mari kita lihat ayat yang 11. 好，我们看18章的第11节。 Di sana dikatakan orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pecina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. 那法利赛人这样祷告说：“感谢主，因为我不向别人勒索，也没有欺压别人，不犯奸淫，他们的生活可算是非常好的。” Nah, dari perkataan orang Farisi ini kita boleh mengatakan bahwa hidupnya itu benar, hidupnya itu sangat baik sekali. 按照这个法利赛人所说的，我们会定这个法利赛人是一个好人。 Namun ada satu perkataan yang salah dari orang Farisi itu yang mengatakan bahwa aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti orang lain. 但是法利赛人所犯的错误是因为他这样说：“我感谢主，因为我不像别人。” Yesus ingin menunjukkan kepada orang Farisi ini bahwa apa yang dia katakan itu adalah kata-kata yang sombong. 耶稣想指责这个法利赛人，因为他所说的是一个骄傲的话。 Dia merasa bahwa dia lebih baik daripada yang lain. 他觉得他比别人更好， Dia merasa dia lebih benar daripada yang lain, sedangkan orang lain itu adalah orang berdosa. 他感觉他自己最好，别人乃是都是罪人。 Saudara-saudaraku, setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi sombong. 亲爱的弟兄姐妹们，我们每一个人都有潜在的力量，成为这个骄傲。 Seringkali kita juga seperti orang Farisi. 多少时候我们像法利赛人一样？ Saya ingin mengajak saudara-saudara melihat apa yang menimbulkan rasa kesombongan di dalam kehidupan kita. 让我们看到底是什么事情让我们变骄傲呢？ Yang pertama yaitu prestasi atau pencapaian. 第一点就是我们的成就感。 Kita prestasi di dalam kita mempunyai kekuasaan, kita mempunyai harta, kita mempunyai jabatan. 我们有一个很好的这个成就，我们有就是地位，我们有钱财。 Bukan memiliki prestasi itu salah, saudara-saudaraku. 我不是说我们有这个成就是不对的， Tetapi kebanggaan diri terhadap prestasi yang kita dapatkan itu membuat kita sombong, itulah yang salah. 但是如果说我们已经得做这个成就以后，我们就变骄傲的话，那是不对的。 Waktu dia mempunyai kekuasaan, maka dia akan memerintah dengan sombong sekali. 如果说他有权柄的话，他会很骄傲的来控制别人。 Dia akan merendahkan orang lain.
他会看扁别人。 Pada waktu dia punya harta yang lebih dari orang lain, punya jabatan yang lebih tinggi, punya segala sesuatu yang dia inginkan di mata manusia ini merupakan sesuatu prestasi yang bagus sekali, maka dia akan berubah jadi orang sombong. 他如果说有许多的财物，他有很高的地位，在人看来他是那么的了不起，这样的人就会变成骄傲了。 Seringkali orang mengatakan, wah lihat jabatannya udah tinggi, makanya dia berani melakukan hal seperti itu. 经常人家就说，因为他的职位那么高，所以呢他就敢做这些事。 Lalu orang mengatakan, lihat itu orang kaya baru, maka gayanya berubah. 然后呢，别人就说他是一个刚刚有钱的人，所以呢他的行为是这 Dan 样。 saudara-saudara sekalian, memiliki prestasi itu tidak salah, tetapi prestasi itu jangan membuat kita lupa diri. 我们在生活里面有成就，并不是不好，乃是如果说我们因做这个成就呢，我们变骄傲的话，那是不对的。 Yang kedua, 第二， yang kerohanian, 就是我们的灵命， pengalaman dengan Tuhan. 我们跟神的关系。 Seringkali kita menonjolkan keintiman kita dengan Tuhan. 我们经常让我们跟神的这个好的交通把它吐出来。 Orang Kristen seringkali menunjukkan bahwa aku itu begitu dekat dengan Tuhan loh, sampai aku mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya, maka kamu harus mendengar saya juga. 不少的基督徒他说我跟神是那么的亲密，我可以听神的话，因此呢，我所说的你们要听。 Saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak pernah memiliki anak emas. 弟兄姐妹们，请记得，在神的眼中没有什么级别。 Tidak ada anak emas, tidak anak-anak tiri. Semua itu sama di dalam pandangan Tuhan. 也没有高的级别，也没有低等的级别，所有的人在神面前都是一样的， Tuhan Yesus mati buat semua orang. 因为他是为众人而死。 Nah saudara-saudaraku sekalian, punya pengalaman dengan Tuhan itu baik sekali. 弟兄姐妹，如果我们一生有那美好的这个团契的话，是好的。 Tetapi seringkali hal itu juga membuat kita jadi sombong. 但是多少时候这样的事呢，也让我们变得骄傲。 Kita melihat yang ketiga, 我们看第三点， masa lalu, pengalaman kita. 我们我们所经历的事情。 Seringkali kita tidak akan sadar, lalu kita akan mengatakan pengalamanku begini, loh dulunya saya melakukan hal seperti itu, maka sekarang kamu juga harus mengikuti apa yang sudah saya lakukan. 有时候我们不经意的说，我以前是这样那样的，我已经做了那么多的事，所以呢，你也要像我一样去做这些事情。 Saya makan garam lebih banyak daripada kamu. 我吃的盐比你吃的饭 Saya 更 makan 多， beras lebih banyak dari kamu. 我吃的米比你更多。 Pernah dengar kata-kata itu? 弟兄姐妹，曾经听这些话吗？ Pada waktu aku baru pertama kali pulang dari pelayanan, masuk ke ladang, tamat dari STT lalu pulang ke Medan untuk pelayanan. 当我刚刚从神学院毕业，然后在面兰在那里侍奉的时候， Lalu saya melakukan perubahan sedikit mengenai lagu di dalam ibadah. 我呢在这个崇拜里面，我稍微有一些的变化。 Nah, yang menyusun lagu-lagu itu adalah seorang penetua yang sudah senior sekali. 那些预备这个诗歌的是一位已经资深很久的，也是比较老的这个弟 Nah, 兄。 pada waktu saya mengubah, saya bukan mau aku merubah akan hal itu. 当我把它改变的时候，我不是说随意的来把它改变， Tetapi di rapat tersebut dia ada duduk di sana dan kita membahas lagu tersebut dan dia mengatakan oke, nggak apa-apa ganti lagu itu kalau menurut kalian itu nggak cocok. 他就在那里坐在那里就说，如果说你们觉得这个不妥的话，那你们就改变吧。 Ya sudah diomongin kan, udah disetujuin kan, lalu kita besoknya kita ubah. 我们就想，既然你已经同意了，我就把它改了。 Lalu besoknya saat pagi hari aku masuk ke kantor, aku ditelepon. 第二班。 Pada waktu aku masuk ke kantor besok paginya aku ditelepon oleh orang itu. 当我第二天来到办公室的时候，这个人就打电话给我。 Dia katakan kalian anak muda ya, jangan menganggap bahwa kalian udah tamat dari STT, udah pintar, udah hebat, lalu udah belajar banyak hal, lalu tiba-tiba suka-suka kalian mau mengubah 那个 sesuatu. 人这样在电话里面说，
你是刚刚从神学院毕业的，你是一个年轻的人，你不要以为你在神学院里面读了许多的这个知识，因此呢，可以随随便便的在我们教会里面来把它改变。 Aku makan garam lebih banyak dari kalian. 我吃的盐比你们更多。 Saya tidak bisa berkata apa-apa karena telepon udah dibanting, udah ditutup. 当时呢，我没有办法回答他，因为他讲完了以后，马上把电话就挂掉了。 Saudara-saudaraku semuanya, 亲爱的弟兄姐妹， seringkali kita juga melakukan hal yang sama. 经常我们也是这样做的。 Tetapi ingat, kemarin itu adalah pengalaman. 让我们记得，昨天是经验， Hari ini adalah kehidupan. 今天乃是生命， Dan hari esok adalah harapan. 明天有盼望。 Masa lalu kita tidak perlu sombongkan. 我们所经过的过去， Karena masa lalu itu kita bisa lewati sampai hari ini itu karena ada karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. 我们不要引之为傲，因为我们能够好好的度过，乃是神赐给我们的。 Karena ada anugerah Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. 因为在我们每一个生活的层面里面，都有上帝的恩典。 Lalu apalagi yang bisa menimbulkan kesombongan kita ini? 那是什么事呢？让我们可以骄傲呢？ Pengetahuan. 第四点就是知 Nah 识。 saudara-saudara sekalian, seringkali kita mengandalkan otak kita, pikiran kita, pengetahuan kita, pendidikan kita. 我们经常就是把我们所要做的事情放在这个我们的所知道的知识方面。 Akhirnya seringkali kita mengatakan orang itu bodoh sekali. 因此，我们经常跟人家说那个人那么的笨， Akhirnya kita merasa bahwa ini kita pintar sekali. 我们觉得我们自己很聪明 Nah。saudara-saudara sekalian, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, tetapi jika sombong maka semua itu menjadi tidak ada gunanya. 弟兄姐妹，人再怎么样的聪明，再怎么样的有钱，但如果我们变成骄傲的话，这一切都变成毫无意义了。 Karena kepintaran kita, otak kita yang begitu pintar pun makin lama makin menurun. 因为我们聪明的头脑一天接着一天必定是向下坡的。 Setuju ya saudara-saudaraku ya. 同意吗，弟兄姐妹 Saya 们？ juga mengalami hal yang sama. 因为我也是同样经历这样的事。 Pada waktu memasuki usia yang sekarang, ambil handphone, ya kan, lalu buka WhatsApp, lalu berpikir, gua mau WhatsAppin siapa ya? 我经常就是拿着手机要发信息的时候，突然我就忘记了我到底要发给谁。 Handphone di tangan, tetapi saya cari handphoneku di mana. 手机在我手上，但是我到处去找我的手机。 Dulu aku juga mengandalkan kepintaranku, ke otakku. Tetapi saya hari ini merasa bahwa semua itu tidak ada gunanya. 以前我也是靠着我的智慧聪明，但是呢，今天我就觉得这些都没有什么意思了。 Karena semakin bertambah usia, semakin mundur otak kita. 因为我们的年龄增加的话，我们的这个脑力也是随着衰 Jadi 残。 apa yang bisa kita banggakan? 因此呢，是什么让我们感到这个骄傲呢？ Semua itu karena kemurahan Tuhan. 这一切都是因着神的怜悯。 Satu lagi, karakter baik. 还有一个就是有一个好的品格。 Lalu orang mengatakan karakter baik itu baik dong Muse. 人家说这个有好的品格是好事呢。 Betul, karakter baik itu baik sekali. 我说是，因为我们有好的品格是很好的事情。 Tetapi hati-hati juga itu bisa menjadi sesuatu yang negatif. 但是请注意，像这样的事也能够成为负面的。 Banyak orang yang bisa menyombongkan diri atas kebaikannya. 很多的人在那里就是把这个好的行为当作骄傲的 Banyak 资 orang 本。 yang karena sifat sosialnya begitu baik itu dia bisa menjadi sombong juga. 有的人在社会上做了那么多的福利，他也会变得骄傲。 Bahkan kerendahan hatinya itu pun dia bisa menjadi sesuatu yang diputarbalikkan menjadi satu kesombongan. 他谦卑的心呢，就可以把它转变成为一个骄傲的途径。 Pernah dengar kata orang-orang seperti ini, enggak lah, aku enggak ada apa-apanya. 我们是否曾经听说哦，没有啦，我什么都没有。 Enggak lah, bukan aku lah. Tetapi di dalam hatinya itu merasa bahwa ya memang aku kok. 不啦，不是我啦，但是呢，他心中却想是我啊。 Orang-orang tersebut merendah dengan maksud untuk menyombongkan dirinya. 这样的人呢，就是用谦卑呢来抬高自己。 Nah ini beberapa yang saya katakan, yang saya jelaskan mengenai kesombongan itu dapat timbul atas apa?
我们试想一下，到底骄傲呢会产生怎么样的后果呢？ Masih banyak alasan-alasan lain yang bisa kita katakan itu yang menjadi alasan atas kesombongan itu. 还有很多我们可以列成让我们骄傲的这个事。 Pada waktu kita melihat kelima poin ini, 当我们看这个5点的时候， apakah kita termasuk salah satunya? 我们是否属于其中的一个呢？ Nah, saudara-saudaraku, lalu kita sudah mengetahui kesombongan itu dapat timbul atas beberapa hal ini. Lalu apa akibat dari kesombongan tersebut? 我们已经知道了，这个5点起码能够让人产生骄傲。那到底呢，骄傲会产生怎么样的后果呢？ Yang pertama, kesombongan itu membuat seseorang tidak menghargai anugerah Tuhan. 骄傲的人使人不能看重恩典。 Orang sombong itu menganggap semua itu karena usaha, karena pekerjaannya, karena perbuatannya, karena kekuatannya, kekayaannya, bahkan kebaikannya sendiri. 骄傲的人总是认为一切都应做自己的努力、经营、工作、自己的力量、金钱与自己的本事。 Ia lupa bahwa kehidupan ini semuanya itu adalah karena karunia Tuhan. 他却忘记了这一切都是应做上帝的恩典与慈爱。 Kalau kita melihat satu kata kesombongan itu atau pride di dalam bahasa Inggris, 在英文里面说，这个骄傲是 pride， itu mempunyai arti bahwa keyakinan yang berlebihan mengenai kemampuan sendiri. 它有一种的意思就是高估自己的力量， Sehingga dia tidak mengenali anugerah Tuhan lagi. 因此呢，他没有办法明白上帝的恩 Nah, 典。 harga diri yang begitu tinggi ini, yang berlebih ini membuat seseorang itu menjadi sombong. 过于高估自己的人就会变成骄傲， Dan kesombongan itu membuat dirinya paling benar. 这个骄傲呢，就让他感觉自己是绝对的正确。 Saudara-saudaraku, dosa ini juga membuat Lucifer jatuh. 这种罪过呢，让路西法这个跌倒了。 Seorang malaikat yang sempurna, yang baik, yang pintar, yang bisa memainkan musik, tetapi dia jatuh karena kesombongan dirinya 因为 itu. 上帝的基督伯，上帝的天使，他是那么的有那么多的恩赐，他能够弹琴唱歌，但是却因着骄傲跌倒了。 Dosa sombong ini juga membuat Hawa jatuh ke dalam bujukan iblis karena menawarkan untuk menjadi sama seperti Allah. 这个谎言的罪呢，也让这个夏娃呢跌入这个魔鬼的圈套，让他那么想跟上帝一样。 Iblis mengatakan kepada Hawa, Tuhan mengatakan ini nggak boleh makan kan? 魔鬼说，是否上帝不让你去吃这个东西呢？ Karena Allah tidak mau kamu seperti dia. Coba kalau kamu makan, kamu bakal akan menjadi seperti dia. 因为上帝不想你跟上帝一样，你试试看吃这个果子，你一定跟上帝一样的。 Akhir tawar itu sangat menggiurkan sekali dan Hawa jatuh ke dalam dosa. 这个引诱呢是那么的吸引夏娃，因此他就跌入了最终。 Dan dia juga membawa suaminya itu jatuh ke dalam dosa. 同时呢，他也带她的这个丈夫呢也落入这个最终。 Dari kitab Kejadian kita juga mempelajari tentang manusia-manusia yang mendirikan menara Babel tersebut. 在创世纪里面也有记载这个人这个建造巴别塔的事。 Nah, menara Babel itu juga merupakan satu kisah manusia yang karena keangkuhannya untuk mau melebihi Allah sendiri. 这个巴别塔的这个故事呢，就是表明着人类的高傲，就是认为自己比上帝更厉害。 Inilah kejatuhan manusia yang merasa bahwa dia bisa, dia mampu lebih daripada Allah, dia mau seperti Allah, dia mau menguasai seluruh dunia ini. 他认为自己比上帝更好，因此呢，他有这个能耐，能够来控制整个的世界。 Akhirnya kesombongan itu membuat seseorang tidak menghargai lagi anugerah Tuhan. 因此呢，这个骄傲呢，就让人就是不看重上帝的恩典。 Akibat kesombongan itu kita juga melihat bahwa dia menghapus semua kebaikan. 因着这个骄傲呢，来抹杀所有的这个好处。 Amsal 16 ayat 18 di sana dikatakan, 箴言书这样说： kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. 一个骄傲的心就是让人这个跌倒。
Dari sini kita melihat apa yang dikatakan oleh orang Farisi. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi 1/10, aku melakukan ini dan itu dan semuanya itu. 在这里我们看到法利赛人怎么样说呢？就是他说一个星期我禁食2次，我也奉献了1/4等等。 Tujuannya ingin untuk membuktikan kepada mereka bahwa aku melakukan kegiatan ini dan itu. 最终呢，他想向人证实他已经做了那么多的好事。 Seringkali kita juga melakukan banyak hal kebaikan. 我们也经常做了不少的好事。 Tetapi hati-hati pada waktu kita melakukannya untuk menunjukkan siapa diri kita, itu berarti kesombongan ada di dalam kehidupan 但是 kita. 当我们要注意，如果说我们想利用这个我们所做的好事来表现自己的话，那这就是骄傲的心。 Seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia belaka. 我们虽然做了许多的好事，这一切都是徒然的。 Yang ketiga yang diakibatkan oleh kesombongan yaitu tidak menghargai orang lain. 第3点，这个骄傲的后果呢，就是让我们无法尊重别人。 Pada waktu dia sombong, dia tidak bisa menghargai orang lain. 因做他骄傲，因此呢，他不可能尊重别人， Karena dia merasa bahwa aku yang paling pintar, kamu harus tanya kepada saya. 因为他总是说我是最对的，所以呢，你有什么事必须要问我， Aku lebih baik dari kamu, maka kamu harus datang belajar dari saya. 我比你更好，所以呢，你必须到我这里来学习。 Tanpa saya kamu tidak mampu melakukan apa-apa. 如果除别我的话，你不能做什么了。 Kita dipanggil untuk saling mengasihi dan menghargai satu dengan yang lain. 其实我们蒙召是要彼此相爱， Dan orang-orang sombong itu punya musuh. 骄傲的人总是到处树敌， Musuhnya bukan satu, tetapi banyak sekali 他的 musuh-musuhnya. 这个仇敌呢，不单单是一个，乃是无数的。 Dan kita akan melihat hidupnya itu pasti menderita. 我们也看他生活是非常的痛苦， Penuh masalah di dalam kehidupan ini. 充满着问题。 Karena orang yang sombong itu selalu menjadi troublemaker dimanapun dia pergi. 因为高傲的人，无论在何处，总是成为麻烦的这个创造者。 Dia menjadi toxic people. 他就是一个有毒的这个人。 Nah awalnya dimulai dari dalam hati yang mengharapkan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. 我们心中想得到人的称赞， Pada waktu awal-awalnya itu masih malu-malu. Enggak lah, bukan aku lah, bukanlah. 开始的时候可能他是还有一些羞答答的说不是我啦。 Lalu pada waktu dipuji hatinya mulai berseri sedikit. 但是当有人在那里称赞他的时候，他开始心花怒放 Tetapi 了。 keseringan itu membuat dia mulai mengejar kepujian orang, hormat orang. 但是因着经常的这样的想望人家的这个称赞呢，他就变得在那里渴望了。 Bahkan akhirnya terang-terangan menuntut hormat dan pujian bagi dirinya sendiri. 到最后呢，他也向别人说起对他的尊重。 Orang yang demikian itu pasti menimbulkan sakit hati dan onar kemanapun dia pergi. 这样的人呢，肯定是让人心里不舒服。 Saudara-saudaraku sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， kesombongan dirinya itu akan semakin meningkat dan bahkan yang terakhir dia ingin disembah seperti iblis. 他骄傲的心呢是一天比一天的更加增多，到最后呢，他就像魔鬼一样，要人来敬拜他。 Iblis juga menuntut penyembahan. 魔鬼也要人来敬拜他。 Dan kita melihat bagaimana pengalaman Tuhan Yesus pada waktu setelah dia puasa, bagaimana iblis menguji dia. 我们也可以看，这个主耶稣他禁食祷告以后所经历的魔鬼怎么样对他说呢？ Iblis mengatakan semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. 魔鬼说：“这一切我要赐给你，只要你拜我。” Orang sombong juga akan mengatakan seperti itu. 骄傲的人同样的也会这样说。 Ikutlah aku, sembahlah aku, pujilah aku, maka kamu akan mendapatkan semuanya itu dari aku. 因为这一切都是我的，所以你要尊重我，你要拜我。 Kesombongan juga membawa diri orang itu menjadi seorang yang tidak tulus. 骄傲的人呢，就是让人不能以诚相待。 Daud sadar akan hal itu, dia katakan di dalam Mazmur, dia katakan Tuhan selidikilah hatiku. 大卫深深的觉悟到，他在诗篇里面他说：“主啊，求你鉴察我。” Orang yang tidak tulus selalu mencari-cari cara untuk menunjukkan
dirinya itu lebih hebat daripada orang lain. 一个不能以诚相待的人，他总是在那里寻找别人的错误。 Dan orang yang sombong itu, yang tidak tulus itu adalah orang yang susah untuk bertobat. 一个高傲的人是很难悔改的人。 Ciri-cirinya adalah orang itu tidak pernah mau mengatakan sorry, tidak mau mengakui kesalahannya. 因为他表现在他不愿意承认错误， Selalu mau membuktikan bahwa dia yang benar, dia yang paling betul. 他总是想方设法的来证明自己是对的。 Masih banyak lagi akibat-akibat dari kesombongan tersebut. 很多是可以让这个骄傲的人出现在我们当中。 Kesombongan itu juga membuat dia menjadi seorang yang bebal. 一个骄傲的人也可以成为一个很讨厌的人。 不是讨厌，很固执，很不想改变的 Yeah. 他自己。Ya, orang yang bebal tidak mau berubah. 一个固执的人呢，他不愿意改变， Orang itu akan merendahkan orang lain senantiasa. 他总是看别人比自己更低。 Dan akan menganggap dirinya itu paling penting. Ini aku penting loh. Ini aku kalau nggak ada di dalam kemajelisan, kalau ini aku nggak ada di dalam kepanitiaan, kalau aku ini nggak ada di dalam gereja ini, maka gereja ini tidak akan ada artinya. 他总是认为自己是那么的重要，他总是说，如果说在教会的知识部里面没有我，或者呢，在这个筹备委员会里面没有我，如果这个教会没有我的话，这个教会就不能够走了。 Inilah akibat dari kesombongan itu. 这就是骄傲的后果。 Gereja ada nggak? 是否在我们教会有这样的人呢？ Mudah-mudahan nggak ada ya. 我祷告，希望是没有。 Kita doakan supaya jemaat kita itu jadi orang-orang yang baik, rendah hati. 祷告弟兄姐妹是虔诚、谦卑的人。 Nah, saudara-saudaraku, apakah kita pernah mempunyai hati seperti orang Farisi ini? 弟兄姐妹，是否我们也有像法利赛人的人这样的同样的心事呢？ Saya ingin setiap kita ini jujur di hadapan Tuhan. 我多么的盼望每一个人诚实的来对待自己。 Apakah kalian pernah menganggap diri kalian itu sebagai orang yang benar, sedangkan orang lain itu adalah orang-orang yang berdosa, yang jauh daripada engkau? 是否你曾经认为自己是绝对的正确，而别人都是不对的，都 Kita 是罪人？ mungkin rajin membaca Alkitab. 我们可能很殷勤的来读经， Kita rajin berdoa, kita rajin ke gereja, kita rajin memberikan persembahan, kita rajin melakukan pelayanan-pelayanan 殷 lainnya. 勤的祷告，殷勤的做礼拜，并且查理侍奉。 Dan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan seperti itu membuat kita merasa lebih baik dibandingkan orang-orang lain yang hidupnya mabuk-mabukan, tidak ke gereja, penuh hawa nafsu. 因此，我们感觉我们这样做以后，就比那些活在最终、活在追求、不去做礼拜、生活充满着情欲的人来得更好。 Namun pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan rohani tersebut, 这些属灵的侍奉， hati-hati itu juga bisa membawa kita seperti orang Farisi itu. 我们要谨慎，因为他会像法利赛人一样的引起我们骄傲。 Jujur saya sendiri juga pernah memiliki isi hati seperti itu. 我坦白的跟弟兄姐妹说，我也曾经有这样的心态 Saya。juga pernah memikirkan bahwa aku sudah berbuat begitu banyak untuk Tuhan. 我经常感觉到，我已经为上帝做了那么多的事儿， Selama pelayanan banyak sekali yang sudah saya lakukan untuk Tuhan. 因为在许多的施工里面我已经做了。 Dan itu secara tidak sadar membawa aku untuk menjadi seorang yang sombong rohani. 在无意中让我变成一个在树林上骄傲的人。 Secara tidak sadar saya tidak lagi menganggap hidup saya ini karena anugerah Tuhan. 我再也没有想我的生命的存在是因着上帝的恩典， Tetapi menganggap hidup saya ini merupakan berkat untuk Tuhan. 乃是认为我的生命是对上帝来说是一个这个恩典。 Tuhan menegur saya akan hal itu. 在这一点上，上帝就 Tuhan tidak mau aku Kissing. melakukan hal seperti itu. 他不要我有这样的事， Tuhan ingin saya memiliki hati yang benar di hadapannya. 神要我在他面前有好的这个心态。 Sejak hari itu saya bertobat akan hal itu. 从那以后呢，我开始悔改了。 Saya sadar hidupku itu bukan milikku. 我知道我的生命不属于自己， Hidupku bukan untuk menunjukkan kepada dunia siapakah aku. 我也没有在人的面前
表明到底我是谁。 Walaupun seringkali pandangan dunia itu yang melihat kita, memberikan tekanan kepada kita, menuntut kepada kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ini siapakah aku, apa yang aku hasilkan di dalam kehidupan aku. 虽然世界经常的让我们可以表现我们自己，到底我是谁，到底我做了什么事。 Dunia menuntut apa performancemu. 在这个世界上呢，它总是让我们表现我们自己。 Apa prestasimu? 你的这个成就是什么？ Kita selalu dituntut untuk melakukan ini dan itu menunjukkan bahwa saya mampu, saya baik, saya bisa. Akhirnya itu membawa kita melihat betul loh ya, diriku itu memang punya banyak talenta. Diriku ini mampu melakukan banyak hal ini dan hal itu. 因此呢，我们应做这些事情呢，我们常常的非常的努力，来让自己被提升，让我们可以胜任所有这个世上所要我们做的。因此呢，我们不知不觉，我们就感到自己非常了得的人了。 Setelah pelayanan 12 tahun, aku diperhadapkan dengan satu pertanyaan. 少年我参加侍奉以后，有一个问题来到我的面前。 Apa yang sudah kamu lakukan buat gereja? 我已经为这个教会做了什么呢？ Hatiku hancur banget. Hatiku hancur banget. 哦，我的心破碎了， Hatiku sedih sekali. 我非常伤心。 Karena selama ini aku menganggap aku melakukan banyak hal sekali di dalam gereja. 因为呢，我经常感觉我自己已经做了那么多的事为着教会。 Setelah berkumpul dengan Tuhan, aku mengatakan, oke, aku mau sabbatical ya. Aku mau tinggalkan gereja ini, aku mau pergi sekolah untuk istirahat, untuk belajar lebih banyak lagi. 我跟上帝祷告说：“主啊，我要离开这个教会，我要再出去圣召。” Saudara-saudaraku, saya pergi sekolah. 弟兄姐妹，我需要圣召。 Belum sampai setengah tahun saya sekolah, saya sudah disuruh pulang lagi. 还不到半年的时间，我被召回， Karena mereka merasa bahwa gereja kekurangan sesuatu. 因为教会觉得缺少人。 Saya mengatakan ini bukan menunjukkan bahwa saya berprestasi di gereja tersebut. 我不是说要表现我在那个教会里面有好的这个表现， Tetapi panggilan pulang itu membawa saya untuk mengerti bahwa Tuhan rupanya selama ini Engkau sudah membawa aku melakukan banyak hal. Dan aku sadar itu merupakan anugerah Tuhan. 乃是让我觉悟到，上帝已经让我在许多的事上参与，因此呢，就是我能够胜任这一切。 Saya bersyukur saya tidak sombong. 我感谢神，因为我没有骄傲。 Saya pada waktu mengatakan ini saya juga hati-hati ini takut sekali. Saya mengatakan saya tidak sombong itu sebenarnya sombong atau enggak? 今天我说我不是骄傲的人，我也是正在担心，我到底讲这句话表明我骄傲吗？ Ya kan? Ngerti ya saudara-saudaraku ya? 我们可以明白。 Jadi saya cuma mengevaluasi dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku layak di hadapan-Mu? 我只有在那里，在神的面前反省，到底我是配得这样做的吗？ Kalau selama ini aku belum berkarya buat Tuhan, ampuni aku. 如果说我在这一段的时间里面我做的不好，求你赦免饶恕。 Kalau selama ini aku boleh melakukan banyak hal untuk Engkau, biarlah itu Engkaulah yang menerima segala puji hormat itu. 如果我已经做了许多对的事呢，这一切都是因着主你的恩典，我要赞美你。 Makanya seringkali saya mengatakan, kalau tidak ada saya di gereja ini terus jalan terus, nggak ada efeknya. 因此我就说，如果说这个教会没有我的话，这个教会呢仍然向前走。 Karena ini milik Tuhan, bukan milik saya. 因为教会是属于上帝的，不是属于我。 Saudara-saudaraku sekalian, mari kita melihat kembali kalau hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. 因此，让我们醒悟到，我们今天成为何等样的人，都是因着上帝的恩典。 Kita tidak boleh menganggap orang lain itu lebih berdosa dari kita. 我们不可以认为别人比我们更有罪， Karena sesungguhnya setiap dari kita itu adalah orang-orang yang berdosa. 因为我们每一个人都是罪人， Kita tidak lebih daripada orang lain. 我们不比别人好， Kita membutuhkan kasih karunia dari Tuhan. 我们每一个人都需要神的恩典。 Di ayat ke-13 pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh di belakang, bahkan ia tidak berani mengenada kepalanya ke langit. 在这个路加福音18章第13节里面说，税吏远远的站着，连举目观看都不敢，只吹胸说。
Dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." 他在那里捶胸说：“上帝啊，开恩可怜我这罪人。” Si pemungut cukai ini sadar bahwa dia tidak layak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. 税吏呢觉悟到他不配从神那里得到什么， Dia sadar bahwa dia hanyalah seorang berdosa yang seharusnya tidak mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tetapi hari ini dia datang, dia memohon Tuhan kalau boleh, tolong aku ini. 因为他知道自己是罪人，因此按理呢，他不能从神那里得着什么，他只是祈求神怜悯可怜他。 Baik orang Farisi, baik pemungut cukai, mereka adalah orang-orang berdosa, sama-sama orang berdosa yang harus mendapatkan karunia Tuhan. 税吏和这个法利赛人同样都是罪人，都是需要上帝赦罪的恩典。 Seringkali kita juga nggak sadar akan hal itu. 经常我们也没有醒悟到， Lalu kita mulai membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. 我们就跟别人比较了。 Roma pasal 3 ayat 9 di sana dikatakan. 罗马书第3章第9节这样说。 Jadi bagaimana, apakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Jawabannya sama sekali tidak. 这却怎么样呢？我们比他们强吗？回答是皆不是的。 Apa yang menjadi kebanggaan dalam hidup kita? 让我们引之为荣的事是什么呢？ Kita tidak bisa menjadikan orang lain itu lebih rendah dari kita. 我们不可以看别人比我们更低， Kita tidak bisa mengatakan orang lain itu lebih buruk, lebih jelek daripada kita. 看别人比我们更加的丑陋， Kita harus sadar, kita sama-sama itu orang berdosa. 因为我们醒悟到我们都是罪人， Kita sama-sama hidup di dalam anugerah Tuhan. 我们都活在这个上帝的恩 Kita 典之 tidak 中， mampu hidup dengan kemampuan diri kita sendiri. 我们无法用我们的这个好行为来过活。 Saudara-saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹， Allah membebaskan kita dari dosa. 上帝让我们从最终得着释放， Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. 上帝从来没有丢弃我们， Allah menambahkan talenta setiap waktu, setiap saat kepada kita. 上帝每时每刻都赐给我们他的恩惠，他的这个。 Kita harus sadar bahwa semuanya itu adalah dari Tuhan. 我们要知道这一切都是上帝的恩典。 Mari kita berhenti menganggap orang lain itu lebih berdosa, sedangkan kita ini adalah orang benar. 我们认为我比别人更好，别人都是罪人。 Kesombongan menunjukkan, memanjatkan kemuliaan bagi diri kita sendiri. 这个罪呢，就是让我可以表现我们自己， Tetapi kerendahan hati memanjatkan kemuliaan Tuhan. 但是谦卑的心可以荣耀神的名。 Di Matius pasal 5 ayat 16 di sana dikatakan, 马太福音第5章第16节这样说： Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. 你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你的好行为，便将荣耀归给我们在天上的父。 Saudara-saudara sekalian, 弟兄姐妹们， bagaimana dengan hidup kita? 我们怎么样呢？ Apakah hidup kita ini bagaikan orang Farisi atau pemungut cukai? 是否我们的生命、我们的生活像法利赛人，或者呢像那个税吏呢？ Biarlah hidup kita senantiasa bagaikan pemungut cukai itu yang selalu memohon belas kasihan kepada Tuhan. 让我们的生活就像那个税吏一样，每时每刻的求神的怜悯。 Kita jangan menjadi orang yang sombong. 我们不要成为一个骄傲的人。 Sebagai penutup, William Haas mengatakan, orang yang jujur mengatakan kebenaran meskipun itu akan menyebabkan sakit hati. Orang yang sombong melakukannya supaya menyebabkan sakit hati. 威廉他这样说：诚实的人说诚实话，即便能引起伤痛的心，但高傲的人总是让人做伤痛的心。 Biar kita sadar bahwa kita ini adalah orang berdosa yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. 让我们真正的醒悟到，我们都是罪人，因着神的恩典，我们可以得救。 Sehingga kita tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. 因此呢，我们不可以把神的恩典呢白白的这样失去， Dan hidup kita ini memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. 让我们的生命可以荣耀，并且讨神喜悦的。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, di hari ini kami diingatkan sekali lagi untuk tidak menjadi sombong. 我们在天上的父，今天我们也可以再一次的被提醒，
不要成为一个骄傲的人。 Kami sadar hidup kami ini tidak ada apa-apanya di hadapan Engkau. 我们深深的知道，在你面前我们一无是处。 Kami bisa ada sampai hari ini sebagaimana kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. 我们可以成为何等样的人，都是上帝的恩典。 Tuhan kami bersyukur dan kami mau bertobat. 主啊，我们谢谢你，我们要悔改。 Kalau selama ini prestasi kami, kekuatan kami, kehebatan kami, kehidupan kami, pengalaman kami membawa kami menjadi sombong. 如果以前我们的成就，我们所做的一切，让我们变成骄傲的话， Tetapi hari ini kami mau bertobat. 今天我们来到你面前，我们要悔改， Kami mau menjadi anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. 我们要成为荣耀你名的神的儿 Kami 女， mau meninggikan namamu melalui kehidupan kami. 我们要通过我们的生活来告记你的名。 Sehingga pada waktu orang melihat kami, orang melihat siapa Tuhan yang ada di dalam hidup kami ini. 因此，当人看到我们的时候，他们就想到我们所敬拜的上帝。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。